Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah izin kurnianya kita terus dapat diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk menikmati saki-baki kehidupan kita yang kita tak tahu entah bila penghujung hidup kita. Jadi sementara dalam musim-musim kita di kuarantin ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan masa kita yang ada ini dengan menjadikan Quran time. Kita penuhkan masa kita di sepanjang kita bercuti, kita di rumah dengan membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Assalamualaikum Puan Syahriah. Assalamualaikum Puan Syahriah. Tak apa, kita menantikan yang lain-lain. Kalau ada yang nak share, yang nak bersama kita pagi ni, kita mohon share, mohon share supaya ramai-ramai dapat manfaatkan pagi ni dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Khusus kalau boleh kita nak mereka yang baru belajar mengaji, baru nak celik Al-Quran. Sebab saya bawa pendekatan membaca Al-Quran ini bagi mereka yang baru mengaji, dan saya akan baca secara tahqiq, bukan secara tadwir ataupun secara hadar. Tahqiq adalah salah satu daripada 3 bacaan Al-Quran. Tahqiq merujuk kepada cara membaca Al-Quran secara perlahan. Sangat sesuai untuk mereka yang baru-baru nak belajar, baru-baru nak kenal membaca Al-Quran dengan betul. Cukup mudah kita belajar ni, kita mengaji ni, dengan saya tidak menekankan hukum tajwid, tetapi lebih menekankan bagaimana cara membaca Al-Quran bertajwid secara mudah dan santai. Jadi tak perlu kita nak menyebut ataupun menyentuh beberapa hukum tajwid. Itu mungkin bagi mereka yang di peringkat advance, sederhana. Jadi kita mencari ataupun siapa-siapa yang nak memperbaiki, ataupun bagi mereka yang zero, bagi mereka yang baru nak mula, bagi mereka yang baru nak kenal, bagi mereka yang mungkin tak ada masa untuk baca Al-Quran, yang susah untuk datang belajar. Jadi inilah ruang masa yang sangat-sangat sesuai untuk mereka belajar Al-Quran secara mudah dan santai. Okey, selamat datang Kak Syah. Tadi ramai yang maklumkan, ramai yang nak join. Kita menantikan yang lain, tapi tak apa, kali pertama ni macam inilah. Baik, untuk tidak membuang masa, pertama sekali saya menggunakan Al-Quranul Karim resam Osmani. Resam Osmani. Ni Quran ni. Quranul Karim resam Osmani, cetakan karya Bestari. Karya Bestari. Yang pertama sekali, dalam kita nak memilih Al-Quran yang baik, pastikan Al-Quran itu ada cop daripada KDN. Seperti ini. Barulah kita tidak ada keraguan padanya. Sebab Quran ini telah diberi pengiktirafan daripada Kementerian Dalam Negeri Malaysia sendiri. Jadi ini Quran yang menjadi rujukan saya selama ni, insya-Allah, untuk kita baca. Quran yang bersaiz A4 ini agak sesuai untuk mereka yang baru-baru nak mula membaca Al-Quran. Saiz dia besar ni, ayat dia pun besar, tulisan dia pun besar.
cukup jelas, mudah untuk kita membaca dengan panduan-panduan yang ada, ya, penerangan warna. Al-Quran ni berwarna-warni, berwarna-warni, ya, sekurang-kurangnya dapat menarik minat mereka yang baru-baru nak belajar membaca Quran ini, ya, dengan mudah. Dan setiap warna-warna yang ada ini dia memberi fungsi ataupun makna tertentu. Ada warna biru, ada warna merah. Kalau tuan-tuan perasan, ada warna merah ni seperti ni, warna merah. Kemudian ada seketika yang lain ada warna hijau, warna hijau. Dan semua ini memberi tanda ataupun memberi makna tertentu. Ya, cukup mudah kalau kita dah mengetahui tanda-tanda setiap yang ada dalam Quran ini. Baik, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana biasa kita mulakan dengan Ummul Kitab, sebelum kita membaca ayat surah yang lain. Kita record dulu, insya-Allah. Supaya kita tak nak ambil masa yang lama. Tujuan live ini dibuat tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengajak seluruh di antara kita, terutama yang beragama Islam ini, kita mulakan di pagi hari kita dengan membaca ayat suci Al-Quran. Sebelum kita baca yang lain-lain tu, sebelum kita membaca apa-apa berita yang ada dalam WhatsApp kita, dalam internet kita, dalam Google kita, dalam buku khabar dan sebagainya, adalah baiknya kita mulakan dengan membaca ayat suci Al-Quran yang pasti benar, yang pasti benar dan memberikan ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan dengan Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, selamat datang kepada Puan Syahriah. Puan Syahriah, suara jelas tak? Cuba komen di situ. Dibimbangi kalau suara tak jelas, ya. Jadi saya seorang je yang mengaji. Cuba komen suara jelas tak? Kita nak test, Okey, alhamdulillah jelas sangat. Okey, kalau jelas kita terus, ya. Tak apa, tak kira berapa orang, berapa yang ada saja yang ada sementara ni, kita baca sama-sama Suratul Baqarah, ya, Suratul Baqarah, insya-Allah, ya, insya-Allah lama kelamaan makin lama makin ramai yang akan bersama kita, insya-Allah. Jadi sementara ni kita mulakan, ya, dengan bacaan Suratul Baqarah ayat pertama, dan insya-Allah hari ini kita akan baca
ayat 1 sehingga ayat ke-16. Dan setiap hari dengan izin Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan baca setiap hari satu muka. Setiap hari satu muka. Setiap hari satu muka. Tak perlu banyak. Dapat satu muka ni pun Alhamdulillah. Dapat satu muka. Dapat satu muka sehari, Alhamdulillah, daripada tak baca langsung. Jadi kita akan sama-sama baca dengan kadar bacaan secara tahqiq, secara perlahan. Tidak terlalu laju dan tidak terlalu perlahan sangatlah, cukup sesuai untuk mereka yang baru-baru nak belajar membaca Al-Quran. Sementara saya membaca nanti, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, cuba ikut, cuba ikut. Kalau ada masalah boleh komen di bawah ni, insya-Allah. Sekali lagi saya tekankan, cara bacaan kita melalui kempen satu hari satu muka ini adalah secara tahqiq, cukup sesuai, kerana saya akan baca secara perlahan-lahan, satu persatu. Baik, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, bersedia? Suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Laju sangat ke saya baca? Kalau laju tak dapat nak ikut, tak sempat, boleh komen kat bawah. Kalau okey, kita teruskan dengan cara bacaan yang sama. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna
بالله وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah pun membaca suratul Baqarah ini daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-16. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, amat rugilah sekiranya kalau kita membaca ayat suci Al-Quran ini tanpa kita mengetahui sedikit ayat apa yang kita baca, yang ingin Allah Ta'ala terangkan, yang Allah Ta'ala ingin kita faham daripada ayat-ayat suci Al-Quran ni. Jadi sukalah saya berkongsi kepada tuan-tuan puan dan mata Allah sekalian. Mungkin kita bukan kelas tafsir, kita bukan kelas tafsir Quran ya, kita kelas membaca Al-Quran untuk golongan terutamanya yang baru-baru nak membaca Al-Quran, baru-baru nak mengenal, baru-baru yang tidak pandai sangatlah, baru celik, baru nak berjinak-jinak, bukan yang dah boleh baca, nak betulkan tajwid sedikit ya. Dengan bersama saya ni, saya akan lebih menekankan untuk golongan yang tersebut, golongan yang baru-baru nak mengenal. Sebab pertama saya akan dari sudut kadar bacaan pun, saya akan membaca secara tahqiq, secara tidak laju dan tidak terlalu perlahan sangat, maknanya dengan kadar bacaan yang saya kira boleh diikutlah ya. Kalau laju, tuan-tuan puan boleh komen, laju sangat lah ustaz, tak dapat nak ikut. Saya ni baru saja nak kenal, baru je nak belajar membaca. Kalau tuan-tuan puan rasa bacaan saya tadi tu terlalu laju, boleh komen dekat bawah. Kalau rasa boleh ikut pun boleh komen macam mana kadar bacaan saya tadi. Yang tadi tu saya namakan, ataupun ulama menamakan kadar bacaan tahqiq ya, tahqiq, iaitu secara perlahan, tidak terlalu laju. Cuba komen macam mana kadar bacaan saya tadi, boleh ikut tak? Siapa yang boleh ikut? Tidak terlalu laju ya. Sebab kita nak fokus kepada golongan berikut, golongan yang tadi yang saya sebutkan tadi itu. Kalau golongan yang boleh membaca ni pada saya ramai, ustaz-ustaz yang mengajar pun ramai, tetapi ustaz-ustaz yang boleh fokus kepada mereka yang tak berapa, yang belum boleh lagi, belum mahir lagi membaca Al-Quran, saya kira mungkin tak berapa ramai. Jadi inilah insya-Allah kesempatan ini di hari yang keberapa dah kita di kuarantin ni. Kita di kuarantin hari keberapa dah? Hari keempat, hari kelima. Baru nak mula saya baru ada masa ni untuk bersama tuan-tuan puan-puan secara live begini. Kalau tidak, memang sentiasa bersama dengan pelajar-pelajar saya secara online. Jadi insya-Allah saya cuba luangkan masa yang ada di awal pagi, seawal 7.45 insya-Allah kita akan cuba istiqamah bersama-sama seawal 7.45 pagi. Kalau tidak ada sebarang halangan ataupun arah melintang, kita menghadap Al-Quran, kita sama-sama membaca Al-Quran, kita sama-sama tadabbur sedikit beberapa ayat yang kita baca pada hari tersebut. Dan mudah-mudahan dengan istiqamah yang kita membaca Al-Quran ini banyaklah ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala dan juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam janjikan kepada kita. Yang lebih utamanya antara lain yang Allah Ta'ala SWT janjikan kepada kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati
syafi'an li ashabihi. Ya, Nabi kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi barakasallam, Nabi kata, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran ini akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Quran akan memberi syafaat kepada siapa? Kepada mereka yang membacanya. Mudah-mudahan bacalah Al-Quran ini bukan merujuk kepada orang yang dah pandai dah, bukan merujuk kepada orang yang dah mahir dah, bukan merujuk kepada orang yang pandai hukum tajwid dan sebagainya. Bahkan kata ulama fiqh atau ulama fiqhul lughah, ya, bacalah Al-Quran ini merujuk kepada mereka yang baru-baru nak belajar membaca, baru-baru nak menyebut, nak mengenal huruf alif, cara nak menyebut huruf ba, huruf ta, sehinggalah ke huruf ya, baru nak mengenal. Macam kita lah belajar sekolah rendah dulu, nak belajar membaca, kita baru nak kenal huruf A sampai Z. Nak menyebut saya, kita pun ejek S-A, sa, mengikut suku kata, Y-A, ya, sa, ya. Maka itulah yang ulama fiqhul lughah menerangkan bahawa ini yang dinamakan qiraah, iqra. Al-Quran menyebut iqra, dalam surah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perkataan iqra itu adalah arahan ataupun tuntutan daripada Al-Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran. Maka tak rugilah. Mana Allah Taala ini bukan fokus kepada mereka yang pandai semata-mata, bahkan kepada yang baru nak belajar, yang merangkak-rangkak. Ada juga dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang golongan mereka yang merangkak-rangkak, yang tergagap-gagap membaca Al-Quran, yang tidak pandai, yang tidak mahir, yang bukan golongan yang tahu hukum hakam, tajwid dan sebagainya. Mereka yang merangkak-rangkak ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang boleh baca Al-Quran dan dia mahir membaca Al-Quran, dia mahir, dia tahu hukum tajwid, dia tahu cara menyebut makhraj, cara sifat huruf tertentu, dan dia boleh mengajarkan kepada orang lain. Kata Nabi, golongan ini bersama dengan para malaikat yang mulia, yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun wallazi yaqra'ul Quran, yang boleh membaca Al-Quran, wa huwa yatata'ta bihi, atau yatata'u bihi, iaitu yang merangkak-rangkak, yang baru nak mengenal membaca Quran, baru nak kenal huruf alif sampai ya, baru belajar nak sebut huruf zal dengan betul, huruf sa, huruf sad, ad, dengan betul, dan dia merangkak-rangkak, cukup susah dan cukup payah dia nak membaca Al-Quran, wa huwa syaqqun alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wabarakatuh, lahu ajran, ada 2 ganjaran pahala baginya. Satu ganjaran pahala pertama adalah disebabkan dia membaca Al-Quran, dapat ganjaran satu huruf 10 kali ganda. Satu huruf 10 kali ganda. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu huruf 10 kali ganda. Hari ni kita dah berapa huruf dah kita baca, tuan-tuan? Alif lam mim saja dah 3 huruf. 3 huruf ke, ada 6 huruf ke, atau ada 9 huruf? Itu insya-Allah kita akan belajarlah dari masa ke semasa untuk mengenal alif lam mim ini, ataupun mana-mana huruf muqatta'ah, cara membacanya dengan betul. Insya-Allah kita banyak masa lagi ni, selagi nyawa di kandung badan. Kemudian satu lagi ganjaran pahala bagi mereka yang merangkak-rangkak, yang baru nak kenal, yang tergagap-gagap, adalah kerana usahanya membaca
membaca Al-Quran. Kerana usahanya membaca Al-Quran. Makna Allah Ta'ala ni cukup rahman, cukup rahim. Ya, tidak pilih kasih. Bukan kira dia bolehlah ustaz, dia boleh mengaji, dia pandai, saya tak pandai. Ya, tak pandai pun kalau baca tetap dapat ganjaran dua lahu ajran, dua ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tak dapat pahala macam mana? Mereka yang langsung tak baca. Mereka yang langsung tak baca dan sentiasa memberi 1001 alasan. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan isi hati hamba-hambanya. Kalau kita tak pandai, kita berusaha untuk nak membaca Al-Quran, insya-Allah dengan izin Allah Taala, Allah akan bagi juga kita pandai membaca Al-Quran dengan asbab kita usaha. Yang penting usaha, bukan tawakal aja, usaha. Dengan usaha itulah Allah Taala akan nilai. Usaha yang bagaimana? Usaha yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak lihat sikit daripada ayat yang kita baca ni. Saya akan sentuh dua perkara. Pertama, hari ini saya nak sentuh satu saja cara nak kenal bacaan panjang. Satu saja cara nak kenal bacaan panjang. Yang kedua nanti kita merenung sedikit, tadabbur sikit ayat surah Al-Baqarah ini, ayat 1 hingga 5. Saya nak terang pasal surah Al-Fatihah ni, tapi insya-Allah lah saya akan ambil satu masa khusus untuk pertama tahsin surah Fatihah sama-sama, dan yang kedua tadabbur surah Fatihah. Ini kita ambil satu masa khas. Cuma untuk ketika ini kita nak melihat daripada surah Al-Baqarah ni tuan-tuan, kita nak kenal satu sahaja hari ni, satu sahaja macam mana nak kenal bacaan itu panjang. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, nak kenal bacaan itu panjang mudah sahaja, iaitu ingat 3 huruf ni. Ingat 3 huruf ni. Alif, waw, ya. Huruf alif, waw, ya. Atau kita cantumkan dia jadi awi. Awi. Ataupun alif, ya, waw. Kita cantumkan jadi ayu. Ikutlah tuan-tuan puan-puan nak pilih awi ke ayu. Kalau saya ayu lah, senang nak ingat. Awi untuk orang perempuan mungkin senang nak ingat. Alif, waw, ya, yang kosong, yang tidak ada sebarang simbol, yang tidak ada sebarang tanda. Jumpa saja huruf alif kosong yang tidak ada tanda, tidak ada sebarang simbol. Huruf ya pun begitu, huruf waw pun sama, maka bacaan tersebut kena baca panjang dengan kadar 2 harakat. Dengan kadar 2 harakat. Dengan kaedah yang saya bawa ini, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, kaedah ini namanya kaedah haraki yang diasaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Zakaria Nasiruddin. Kata beliau, kalau nak kenal huruf alif waw ya kosong ini, kadar bacaan ni macam mana, nak tahu 2 harakat, mudah sahaja. Alif kosong, ya kosong, waw kosong, jumpa sahaja pada bacaan kita. Kita buat tarian buka pintu namanya. Tarian buka pintu. Macam mana tarian buka pintu? Tangan kanan dirapatkan ke dada begini dan dibuka sehingga membentuk 90 darjah. 90 darjah. Ini apabila kita berjumpa pada bacaan itu, huruf alif kosong, waw kosong, ataupun ya kosong. Ingat huruf apa? Alif, waw, ya kosong. Boleh komen supaya memberi manfaat kepada rakan-rakan kita yang lain. Jadi contoh pada ayat yang kedua, Zalikal kitabu la. Pada la itu lam alif. Lam alif itu digabungan dari 2 huruf, lam dan alif. Lam berbaris atas, alif kosong. Alif tidak ada sebarang baris. Jadi kita consider alif tu adalah alif kosong, tidak ada baris. Jadi macam mana nak baca panjang? Dengan kadar
2 harakat, kita buat pergerakan seperti pergerakan begini. La, cukup 90 darjah, kita berhenti bacaan. La, yang tu 2 harakat lah tu. Kalau dulu kita kira dengan jari. La, ya, sekarang inovasi baru, pendekatan yang saya bawa di sini, kita menggunakan satu kaedah yang namanya kaedah haraki, iaitu dengan tarian ataupun dengan pergerakan seperti ini 90 darjah. Kemudian la raiba fi, ada ya kosong di situ. Baik, itu 3 huruf tadi, huruf alif kosong, waw kosong, ya kosong. Boleh tuan-tuan? Satu lagi saya nak tambah, pun pada cara bacaan yang sama juga, iaitu kalau tadi huruf alif, waw dan ya kosong, sekarang ini apabila kita jumpa simbol alif kecil, simbol waw kecil, simbol ya kecil, simbol alif kecil, waw kecil, ya kecil, dia sama juga huruf dia, alif waw ya. Yang pertama alif waw ya kosong tadi, dan yang kedua alif kecil, waw kecil dan ya kecil. Ya, baik. Contohnya seperti ini. Nampak tak ada simbol alif kecil di atas tu? Alif kecil maknanya bacaan dia sama seperti mana kita baca pada la tadi. Kadar harakat dia pun sama, kadar panjang dia pun sama, fi pun sama. Ya, begitu juga ada lagi alif, simbol alif kecil. Zalikal kitabu la raiba fi. Ada lagi tak? Ni ada alif kecil. Salata, salata. Jangan baca solawata. Ya. Waw ni, tengok waw tu warna apa? Warna grey, warna kelabu. Ya. Kalau melalui Quran kita ni, Quran berwarna ni, kalau warna kelabu, abaikan huruf tersebut. Dia tidak berfungsi. Kemudian alif kecil lagi. Ada lagi tak? Ya kecil ke? Kalau kita tengok contoh lain. Dan semua simbol-simbol alif kosong, waw kosong dan ya kosong ini hendaklah dibaca panjang dengan cara kita membuat pergerakan seperti yang saya tunjukkan tadi. Saya nak cari ada tak waw kecil ataupun ya kecil pada ayat mana. Kalau macam ni dia tak jumpa, nak kena baca satu-satu balik. Apapun keadaan dia, itulah untuk pembelajaran kita kali pertama ni. Sebab saya menekankan soal panjang 2 harakat ni sebenarnya menjadi masalah juga pada kita. Ramai yang bila baca Quran, bab panjang pendeknya tu ke laut. Panjangnya pun entah ke mana, pendeknya pun entah ke mana. Mungkin salah satu sebabnya adalah ialah nak mengenal tu tak kenal. Satu, yang kedua tak ingat hukum. Kadang-kadang kita ni yang menjadi susah sangat kita nak baca Quran dengan betul ni, sebab kita terikat dengan hukum tajwid yang complicated. Sebenarnya tak complicated, tak susah bila kita dah sampai tahap untuk mempelajarinya. Bagi mereka yang belum sampai tahap di peringkat betul-betul basic, pada saya belum sesuai untuk nak belajar hukum, nama-nama hukum tajwid tu. Sebab banyak hukum-hukum tajwid yang perlu difahami, perlu dihafal dan sebagainya. Jadi peringkat awal ni cukup mudah, saya katakan mudah, iaitu dengan mengenal tanda panjang 2 harakat. Panjang 2 harakat sahaja. Apa tanda dia? Alif kosong, waw kosong, ya kosong.
Ya, alif kosong, waw kosong dan ya kosong satu. Dan yang kedua alif kecil, waw kecil dan ya kecil. Kita jumpa ketiga-tiga tanda ini, ya, ataupun 6 keseluruhannya. Maka bacaan itu hendaklah dipanjangkan. Macam mudah tak? Senang saja, senang je sebenarnya. Kalau kita tengok tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Baik, sekali imbas ataupun sekali lalu kita nak lihat tafsir surah Al-Baqarah ini ayat 1 hingga 5 sahaja. Ya. Alif Lam Mim. Yang ini tidak ada mana-mana ulama mufassir yang dapat menjelaskan maknanya dengan tepat. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahuinya. Ya. Ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fih. Demikian itulah Al-Kitab, iaitulah Al-Quran. La raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Kitab ataupun Al-Quran ini kita jangan ragu. Kena wajib percaya 1100. Bukan 100%, 200%, mesti lebih daripada 100%. Keyakinan yang cukup tinggi kita kepada ayat-ayat suci Al-Quran ini. Jangan rasa ragu ataupun syak walaupun dengan satu huruf. Kalau saya katakan tadi alif lam mim, ya, tidak ada siapa pun mengetahui makna dia, kita pun ragu. Ya ke tak ada siapa yang tahu? Takkanlah tak ada mufassir yang tahu. Memang tak ada, hatta Nabi SAW sendiri pun tak tahu makna alif lam mim. Kalau tahu, pasti kita pun tahu juga selaku umat baginda Nabi SAW. Jadi sebabkan itu, ia merupakan satu kerahsiaan daripada Allah SWT. Ya, memang tak ada siapa tahu, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Kemudian kita wajib percaya, yakin. Jangan rasa syak dan jangan rasa ragu-ragu. Hudan lil muttaqin, dan Al-Quran juga kata Allah sebagai pemberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada orang dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dia. Bahkan dia mengambil yang lain sebagai petunjuk. Ya, kita orang Islam, orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala, tidak ada petunjuk yang terbaik melainkan petunjuk Al-Quran dan juga hadis. Baik, siapa dia orang yang bertakwa? Ini Allah Ta'ala senaraikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama, ayat yang ketiga, iaitulah yang beriman dengan perkara ghaib, yang beriman dengan perkara yang tak nampak. Seperti mana sekarang ni kita katalah, ya, benda virus ni sekarang ni kita tak nampak dengan mata zahir kita, tapi kita percaya. Bahkan benda yang tak nampak dengan mata zahir ni cukup berbahaya. Ya, benda sangat-sangat halus, tapi kita wajib percaya benda itu termasuk juga antara perkara ghaib. Apatah lagi yang melibatkan hal-hal dosa, pahala, ya, syurga, neraka. Yang itu wajib lagilah kita wajib percaya dan wajib beriman. Ya, antara perkara-perkara ghaib, malaikat, makhluk halus, ghaib belaka. Jadi kita wajib percaya. Jadi orang yang bertakwa cirinya ialah beriman dengan perkara ghaib. Dan yang seterusnya, wa yuqimus salah, mendirikan sembahyang. Dan dia selalu dan istiqamah dia mendirikan sembahyang, bukan menunaikan sembahyang. Ya, mendirikan sembahyang ni sembahyang yang sempurna, bermula daripada wuduknya sampailah dia mendirikan salat, berdoa dan sebagainya. Bukan sekadar menunaikan sembahyang, tapi ramai orang menunaikan, bukan mendirikan. Dia melakukan sahaja, melakukan saja salat, ibadah salat, tidak mendirikan dan menunaikan dengan sebaik mungkin. Jadi orang yang bertakwa ini adalah orang yang sentiasa, ya, menunaikan dan mendirikan sembahyang. Ya, Allah Ta'ala menggunakan fi'il mudhari' di sini ataupun present tense, ya, sesuatu yang menunjukkan istiqamah, berterusan. Berterusan beriman dengan perkara ghaib, berterusan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan berterusan menginfakkan sebahagian daripada apa yang telah
direzekikan kepada mereka, iaitulah kepada orang yang bertakwa. Ni 3 ciri dah disebutkan dalam ayat yang ketiga. Seterusnya ciri yang berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Ciri yang berikutnya kata Allah Taala dalam surah ayat yang keempat ini, iaitulah orang-orang yang beriman bima unzila ilaik, beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma unzila min qablik, dan dia juga beriman dengan apa yang diturunkan sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bil akhiratihum yuqinun, dan beriman begitu yakin dia dengan hari akhirat. Beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi, iaitulah Al-Quran, apa yang Nabi sampaikan dalam hadis yang juga merupakan wahyu dari Allah Ta'ala, juga mereka beriman, mereka yakin, mereka percaya, sikit pun tidak ada sebarang keraguan dan syak wasangka. Dan mereka juga beriman dengan apa-apa yang diturunkan sebelum ini, kitab Zabur, Taurat, Injil, sebelum penurunan Al-Quran. Dan mereka juga orang bertakwa, cirinya juga mereka beriman dengan hari akhirat. Dan hum yuqinun, mereka cukup yakin dengan perkara akhirat ini. Memang akan berlaku satu hari nanti, yaumul akhirah, yang mana manusia akan semua dihapuskan, dibinasakan. Dunia ini akan dibinasakan dan tibalah waktunya untuk manusia akan dihisap ataupun dihitung. Dan itu pun mereka cukup beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, ulaika ala hudam mir rabbihim, iaitulah mereka yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Cukuplah sekadar itu untuk manfaat kita bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada ketika ini mendapat rahmat dan inayah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf zahir dan batin kalau ada terkurang, terkasar bahasa dan sebagainya, dan insya-Allah kita buat penambahbaikan pada masa akan datang. Okey, terima kasih semua. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.